Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan meneruskan lagi dengan subtopik yang keempat, pewarisan manusia. Okey, so kita akan lihat dalam subtopik ini bagaimana pewarisan berlaku dalam manusia lah. Okay, dalam 3 subtopik sebelum ni kita telah mempelajari tentang eksperimen Mendel lah. Kita juga mempelajari tentang istilah-istilah yang digunakan dalam tajuk pewarisan ni. Jadi pada subtopik kali ini kita akan lihat bagaimana pewarisan ini berlaku di dalam manusia. Okay, jom kita start. So ni semua orang tahulah dalam manusia ni akan ada 2 jenis kromosom, iaitu autosom dan juga kromosom seks lah. Selain daripada kromosom seks, kita akan kenal dia sebagai autosom lah. Okay. Di mana manusia normal akan ada 44 autosom dan juga 2 kromosom yang mewakili seks ataupun jantina kepada manusia tersebut. Okay. Autosom ni dia akan berbeza dari segi saiz dan juga kepanjangan kromosom tersebut lah. Okay, dia akan berbeza antara satu sama lain. So, autosom dan juga kromosom seks. Autosom ni ciri-ciri dia ada 22 pasang. So, dinomborkan daripada nombor 1 sehingga nombor 22. Manakala pasangan yang terakhir, pasangan nombor 23 adalah mewakili seks ataupun jantina kepada manusia tersebut lah. So, fungsi autosom dia akan mengawal semua ciri sel soma. So, mana tahu sel soma ni adalah sel selain daripada gamit lah, atau selain daripada sel pembiakan. Manakala dalam kromosom seks ni fungsi dia mengandungi genetik, yang mana genetik ni akan menentukan jenis jantina bagi manusia tersebut. Okay, contoh autosom ataupun contoh fungsi sel soma, kumpulan darah, kromosom tu akan mewakili ketinggian, warna kulit dan sebagainya. Manakala bagi kromosom seks, untuk lelaki dia diwakili dengan XY, untuk perempuan diwakili oleh XX, okay? Ataupun kromosom yang sama saiz dan juga panjang lah. Okay, next. So, disebabkan kromosom seks lelaki adalah XY, maka dua-dua kromosom itu akan mempunyai saiz yang berbeza. So, senanglah kita nak membezakan lelaki dan perempuan. Jika kita tengok pasangan ke-23 tu saiz dia berbeza, maka itu adalah lelaki lah. Kromosom untuk lelaki. Jika panjangnya sama, itu adalah kromosom bagi perempuan lah. Okay. So, yang panjang tu adalah X. Okay. Manakala kromosom yang pendek tu adalah Y lah. Okay. Di mana Y ni hanya membawa genetik yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okay. So, dia tak bawa banyak maklumat lah. Okay. Okay. Keseluruhan kromosom. Okay. Kita kenal dia sebagai kariotip. Keseluruhan pasangan kromosom dalam manusia. Okay. Dikenali sebagai kariotip. Okay. Di mana kromosom ni biasanya disusun secara berpasangan. Okay. So, dia akan disusun mengikut saiz, kedudukan sentroma dan juga jalur pada kromosom lah. So, ni semua telah dijalankan kajian oleh saintis dan dia telah susun mengikut 3 ciri ini. Saiz, kedudukan sentroma dan juga corak jalur pada kromosom. So, ini adalah contoh kariotip manusia. So, satu ni, ini kariotip 1, ini kariotip 2. Okay. So, macam mana kita nak bezakan jantinanya jika pada pasangan ke-23 ni salah satu kromosom tu pendek? So, ini adalah lelaki, XY. Okay. So, jika sama panjang, ini adalah perempuan ataupun XX lah. Okay. Perempuan. Okay, di mana 1 sampai 22 ni akan membawa fungsi autosom. Warna kulit, warna rambut lurus ke tidak dan sebagainya. Manakala yang ke-23 tu akan mewakili kromosom seks. Okay, dalam pewarisan manusia, bilangan kromosom ni tak semestinya akan selalu 46. Okay. Dia boleh menjadi nombor atau boleh menjadi kurang atau boleh menjadi lebih lah. Macam mana boleh menjadi lebih atau berkurang? Disebabkan kegagalan kromosom berpisah pada anafasa 1 ataupun anafasa 2 lah. Ini semua kamu telah belajar dalam tajuk mitosis ataupun meiosis lah, masa tingkatan 4. Okay. So, keadaan ini kita panggil tak disjungsi. Ni semua pun dah belajar. Cikgu tak perlu jelaskan lagi detail. Dan dia boleh berlaku kepada kromosom-kromosom tertentu di dalam kariotip yang kita tengok sebelum ni. Okay. Apa yang berlaku tak disjungsi ni bila berlaku? Okay.
gamit ataupun sama ada sperma atau ovum ni dia boleh mempunyai bilangan kromosom sama ada 22 ataupun 24. Okey. Disebabkan tak disjungsi itulah. So dia takkan jadi 23. So masalahnya bila kurang atau lebih ni, bila berlaku persenyawaan, zygote yang terhasil tu akan jadi 45 kalau gamit tu adalah 22 ataupun dia akan jadi 47 kalau gamit tersebut adalah 24. Okay, dan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh tak disjungsi ni, termasuklah sindrom Down, Turner dan juga Klinefelter lah. Okay. So 3 sindrom. So ni apa yang berlaku dalam penyakit sindrom Down. Apa yang berlaku, okay, jumlah kromosom keseluruhan adalah 47. So dia tak normal lah sebab manusia yang normal adalah 46. Okay, apa yang berlaku dalam ni 47 kita boleh lihat dalam pasangan yang ke-21 lah. Okay, di mana terdapat tambahan kromosom. Okay, penyakit ini juga dikenali sebagai trisomy 21 kerana tak disjungsi itu berlaku pada kromosom yang ke-21. Okay, dan dia boleh berlaku kepada lelaki atau perempuan. Okay, penyakit seterusnya adalah sindrom Turner, di mana jumlah keseluruhannya adalah 45. Kalau kita perasan, pada pasangan ke-23 ada satu kromosom sahaja, tak ada pasangan. Okay, XO lah. So kita tak boleh kata dia lelaki sebab dia tak ada Y. Okay, so sindrom Turner ni akan berlaku kepada perempuan. Manakala penyakit seterusnya adalah sindrom Klinefelter, jumlahnya adalah 47. Okay, kalau tengok jumlahnya sama dengan sindrom Down tapi membawa penyakit yang lain. Kerana apa? Kerana tak disjungsi itu berlaku pada pasangan ke-23. Okay, kalau kita lihat, tiba-tiba ada XX dan juga ada Y. So kita nak kelaskan dia sebagai perempuan tak boleh sebab ada Y. Y mestilah lelaki. Okay, jadi penyakit ini akan berlaku pada lelaki lah. Okay. Bagaimanapun, ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki tidak akan berkembang lah. Okay, kepada pengidap sindrom Klinefelter. Okay, kita lihat tentang kumpulan darah. Walaupun dah belajar, kita akan tengok balik. Okay, sistem darah ABO dalam manusia merupakan contoh bagi alil lah. Okay. So, alil bagi darah ada A, B dan juga O lah. Okay. So, alil ni akan menentukan antigen ataupun kita panggil apa? Macam cikgu selalu sebut, kad pengenalan lah, ataupun pengenalan kepada darah tersebut pada permukaan dia. Tetapi seseorang tu macam biasalah, dia akan bawa 2 alil saja untuk menentukan kumpulan darah. Okay. So dalam penentuan kumpulan darah, alil yang dominan adalah A dan juga B lah. Manakala O ni adalah resesif. Okay. Dan dia boleh wujud secara kodominan. Okay. Bila A dengan B ada dalam satu organisma ataupun dalam manusia, dia akan ada jenis darah AB lah. So kedua-dua darah tu akan ditunjukkan. Okay. So ni adalah ringkasan. Bagi kumpulan darah A, dia boleh jadi yang bakal tulian dua-duanya dominan, AA ataupun AO. O ni resesif, maksudnya resesif akan tidak ditunjukkan lah. Sama juga dengan B, boleh jadi bakal tulian BB ataupun BO. Darah AB ada A, ada B, antigen A, antigen B. Darah O tiada sebarang yang dominan. Dua-duanya O lah resesif. Okay. Okay, sebagai contoh satu situasi, seorang lelaki berkahwin yang mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Okay. So inilah contohnya lah, biasa soalan yang ditanya. Macam mana kita nak tahu sama ada dia adalah homozygote ataupun heterozygote. So kita kena buat raja skema kacukan yang kita dah belajar dalam satu topik sebelum ni lah. Okay. Okey, pewarisan kumpulan darah merupakan satu contoh yang tidak mengikut hukum Mendel. Okey, kerana apa? Menurut Mendel, satu gen mempunyai 2 alil sahaja. Sama ada dominan atau resesif. Tetapi akan ada manusia yang akan ada dua-dua dominan. Okey. So, faktor reses. Masih lagi dengan darah.
Okay, dijumpai bahawa akan ada antigen yang lain daripada A dan juga B yang juga dominan. Ni kita namakan sebagai antigen D ataupun faktor rhesus lah. Okay. So sedara merah individu yang ada faktor rhesus disebut sebagai rhesus positif, manakala yang tak ada rhesus tu rhesus negatif lah. Okay. So pewarisan faktor rhesus ni mengikut ataupun berdasarkan prinsip hukum Mendel. Okay, di mana faktor rhesus ni dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang alel, iaitu rhesus positif yang kita namakan dia sebagai dominan, manakala rhesus negatif tu adalah resesif. Okay. So orang yang positif kemungkinan dia adalah dominan, homozygot dominan, ada positif dan juga positif, ataupun dia heterozygot. Untuk seseorang itu bebas daripada rhesus, dia mestilah homozygot yang resesif. Dua-duanya adalah resesif alel lah. Okay. Situasi 1. Bapanya adalah rhesus positif, ibunya adalah negatif. Tetapi disebabkan bapanya adalah homozygot dominan, maka dia akan menurunkan gamit yang semuanya positif. Okay. Bila bersenyawa dengan ibunya yang semuanya negatif, maka anaknya akan menjadi rhesus positif lah. Okay. Kesemua anak rhesus positif. Tetapi jika bapanya ini adalah rhesus positif tetapi dia adalah heterozygot, so dia boleh menurunkan gamit yang rhesus positif ataupun gamit yang rhesus negatif. Okay. So akan ada peluang bahawa anaknya akan positif dan akan ada peluang anaknya itu akan rhesus negatif lah. Okay. Disebabkan oleh susunan genotip tadi tu. Seterusnya penyakit thalassemia. Okay. Dia juga diturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Okay. Dan dia berlaku pada kromosom ke-11 atau 16. Okay. Di dua-dua tempat ni. So thalassemia ni merupakan penyakit di mana pembentukan hemoglobin yang tidak normal. Okay. Dan dia juga boleh membawa kepada kekurangan bilangan hemoglobin lah. Okay, so ni gambarannya orang normal dan orang thalassemia. So bentuk ni nampak lain kan. Dan kebiasaannya orang yang ada penyakit thalassemia, saiz sel darah merah dia adalah lebih kecil dan lebih pucat. Okay. Sama juga dengan kes rhesus tadi. Jika ibunya normal, bapanya pembawa, anaknya sama ada normal ataupun bebas thalassemia dan juga akan jadi pembawa lah. Tetapi jika ibunya pembawa, ayahnya pembawa, akan ada kebarangkalian bahawa anaknya itu akan menjadi pengidap thalassemia lah. Okey. Okey, pembawa thalassemia kita boleh sebut dia juga sebagai thalassemia minor, di mana dia akan ada alel resesif dan dia tidak akan ada tanda-tanda thalassemia lah. Okey. So thalassemia ni hanya boleh dibuat dengan ujian darah. Kita tak boleh nampak dia. So pengidap thalassemia kita boleh panggil dia thalassemia major lah, yang mana dia akan membawa kedua-dua alel resesif thalassemia. Okey. Orang yang mengidap thalassemia ni kita akan dapat lihat muka dia kelihatan letih, pucat kan, dia selalu sesak nafas. Dan kita akan dapat lihat perubahan pada tulang muka dia lah. Okey. Untuk penentuan jantina, okay, jika lelaki akan ada 44 kromosom serta X dan Y. Untuk perempuan kita akan ada 44 serta X dan X lah. Di mana untuk mengawal jantina ni, dia akan ditentukan oleh sperma. Sama ada sperma itu membawa 22X ataupun dia bawa 22Y. Okay. Kita boleh tengok gambar rajah. Okay, ibu akan sentiasa bawa 22X lah, 44. Mengalami meiosis 22 tambah X, sebab dia memang ada X sahaja. Tetapi bapa ni akan menurunkan dua jenis gamit, iaitu X ataupun Y. Okay, so akan ada 50-50%. Okay, untuk dapat sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Okay, ciri terangkai seks. Okey, akan ada gen-gen yang mana dia mengawal ciri tertentu yang mana gen ini terletak pada kromosom seks, tetapi gen ini dia tidak menentukan ciri seks. So kita akan panggil dia sebagai gen terangkai seks. Okey, dia tak terlibat pun dalam ciri-ciri seks ataupun penentuan jantina, tapi dia berada pada kromosom seks ataupun pada pasangan ke-23 tu lah. Okey, sebagai contoh, gen buta warna ataupun hemofilia, yang mana dia terdapat pada kromosom X lah.
So gen ini ataupun ciri-ciri ini dipanggil gen terangkai X. Okey. Ataupun terangkai seks lah. Okey, dia disebabkan gen resesif yang terangkai pada kromosom X. Okey. So kromosom Y kita tahu dia adalah lebih pendek daripada kromosom X. So dia tidak akan ada banyak alil seperti kromosom X. Okey. Untuk lelaki, jika ada trait yang disebabkan oleh alil dominan atau alil resesif pada X sahaja yang akan ditunjukkan. Sebagai contoh buta warna. Di mana buta warna ni seseorang tu dia tak dapat membezakan warna. Biasanya warna merah dan warna hijau lah. Okey, dia disebabkan oleh alil resesif. Okey, yang dibawa pada kromosom X. So kebanyakan orang yang buta warna adalah lelaki lah. Okey. Okey. So disebabkan oleh alil yang resesif penyakit tersebut. So jika ada alil dominan maka lelaki tersebut adalah lelaki yang normal. Sebab Y tak akan ada ciri-ciri bagi buta warna lah sebab Y ni pendek. So lelaki takkan ada pembawa. Bila ada je satu resesif, so lelaki tersebut akan terus dikira sebagai buta warna lah. Berbeza dengan perempuan. Jika salah satunya dominan dan salah satu resesif, perempuan tu boleh menjadi pembawa kepada penyakit ini. Okey, boleh nampak bezanya? So ni kita gambarkan dengan rajah skema kacukan. Samalah cara lukis dia sama. Okey. So isyarat test ni cikgu skip. Okey, hemofilia. So hemofilia ni ialah keadaan di mana darah kita tak dapat membeku secara normal lah. Kerana apa? Kekurangan faktor pembekuan dalam darah. Okey. So dia akan bahaya bila berlaku pendarahan, kemalangan dan sebagainya. Darah tu tak akan membeku dan akhirnya akan hilang dan menyebabkan kematian. Okey. Sama juga dengan penyakit buta warna. Okey, dia disebabkan oleh kehadiran alil resesif pada kromosom X. Okey. So dia menyebabkan lelaki yang menjadi paling banyak pengidap hemofilia lah. Dia tak akan ada pembawa. Sama juga dengan tadi. Okey. Dia sama juga resesif. So ada je satu alil resesif maka lelaki tersebut akan dikira sebagai pengidap hemofilia. Berbeza dengan wanita, bila ada satu resesif, dia masih lagi dikira sebagai pembawa. Untuk menjadi pengidap, dia perlu ada dua alil resesif. Barulah wanita tersebut dikira sebagai pengidap penyakit hemofilia. Okey. Sama juga rajah skema pewarisan, cara lukis yang sama. Tepi ni pun sama. Kamu kena ikutlah daripada awal sampai akhir. Induk, fenotip, genotip, meiosis, gamit, persenyawaan, genotip, fenotip. Okey. Anak. Okey, kebolehan menggulung lidah dan juga bentuk lekapan cuping telinga. Okey. Ia juga diturunkan secara pewarisan. Okey. Menggulung lidah dikira sebagai trait dominan. So tak boleh gulung tu adalah resesif lah. So ini adalah resesif. Ini adalah dominan. Okey. Manakala untuk bentuk cuping telinga, okey, yang tidak melekat ni adalah dominan. Okey, yang tergantung ni adalah dominan. Yang melekat itu adalah resesif. Okey. Yang terakhir adalah pedigree. Apa maksud pedigree keluarga? Pedigree ni kita boleh kata dia adalah silsilah keluarga, yang mana kita boleh analisis silsilah keluarga kita dengan menyiasat ciri pewarisan mereka lah. Okay. So pedigree ni merupakan carta alil yang menunjukkan beberapa generasi, kebiasaannya 3, 4 dan seterusnya. Yang mana carta alil ni dia boleh menunjukkan perhubungan, keturunan dan pewarisan ciri-ciri. So kita boleh fikir kenapa ciri-ciri ni ada dekat atas ni tapi tak ada dekat bawah. Ada dekat atas, hilang dekat generasi kedua, ada dekat generasi keempat dan sebagainya lah. So kita boleh buat satu pedigree keluarga untuk kita lihat dari mana datangnya ciri-ciri pewarisan tersebut. Okay. Daripada pedigree ni juga kita boleh membuat ramalan, okay, tentang keluarga kita pada masa hadapan lah. Okay, dengan siapa dia berkahwin, akan menjadi apa dan sebagainya lah. Okay, tapi dengan syarat kita boleh kenal pasti sifat
dominant gen atau sifat recessive gen tersebut lah. Okay. So ini adalah contoh bila kita buat pedigree keluarga berkaitan penyakit hemofilia. Okay. Dia bermula dengan generasi pertama, lelaki normal, atuknya berkahwin dengan neneknya yang ada hemofilia. Okay. So dia menghasilkan 3 anak. Satu anak tu adalah perempuan yang pembawa, manakala 2 anak tu adalah mengidap hemofilia. Anaknya perempuan yang pembawa tu kahwin dengan lelaki normal, menghasilkan 3 orang cucu. Okay, di mana 2 daripada 3 cucu tu bebas hemofilia, tapi salah satu cucunya ada hemofilia. Tetapi anak lelakinya yang kahwin dengan perempuan yang hemofilia, confirm anak-anaknya ataupun cucunya tu semuanya adalah, tak kira lelaki atau perempuan, adalah pengidap hemofilia. So benda-benda ni kita boleh cari, dari mana datangnya penyakit tersebut. Rupanya daripada nenek dia daripada awal tu merupakan pengidap hemofilia. Okay. So tamatlah tajuk pewarisan. Dan cikgu harap kamu dapat belajar dengan banyak. Ada 4 subtopik. Seterusnya sebarang persoalan boleh tanya cikgu. InsyaAllah berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.